Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nasta'in. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن أصدق كتاب الله خير الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang izin dan limpah kurnianya bersama kita pada pagi ini kan perbincangan asan berhubung dengan makna yang kita berikan di samping tata bahasa Arab. Samping tata bahasa Arab ada nama Quran sesuai dengan ayat yang kita terjemah. Sesuai menurut kemampuan kita. Ya, sedekat-dekat ini yang kita usahakan ya seiring dengan bahasa, seiring dengan ilmu nahwu, sharaf, i'rab dan ilmu yang terhubung dengan Ibu Bapak sedang menonton yang saya hormati sekalian. Hari ini 29 November. Ya, sudah masuk ujung bulan November, artinya kita akan pindah kepada bulan Desember. Kita masuk ujung tahun. Bagaimana yang saya janjikan, ada beberapa perkara yang perlu saya ingatkan sebelum saya terlupa. Meskipun pada penghujung telah nanti saya akan maklumkan semula, tapi baik ingatan kepada saya bahawa masuk Desember nanti ada beberapa perkara yang hendak saya ucapkan. Pertama, ilmu sharaf. Belajar ilmu sharaf khusus tentang fi'il mu'tal. Khusus tentang fi'il yang punya huruf illah, yang punya huruf sakit. Itu fi'il yang ada huruf sakit pada fa fi'il, itu bila misal. Fi'il yang ada huruf illat pada ain fi'il, itu bila ajwaf. Dan fi'il yang ada huruf illat pada lam fi'il, itu naqis. Itu juga terusnya yang keempat, fi'il yang punya huruf illat pada ain dan lam fi'il, itu bentuk lafif. Dan yang terakhir yang kelima, fi'il yang punya huruf illat pada fa dan lam fi'il, itu bentuk multabi. Juga nampak lafif mafruq. InsyaAllah lancarkan pada bulan
Desember nanti, dan minggu ni insyaAllah saya cuba saya dah war-warkan dalam bentuk makluman live, dan saya akan sertakan borang dalam grup nanti, borang kepada siapa yang berhajat. Yomping suara kecil. Mohon respon, suara saya kurang jelas ke? Adakah suara saya jelas? Lain? Baru okey? Jelas, Zaitun Mat Saleh jelas. Zainul Yaakob slow. Bazir Ahmed jelas Ustaz. Perlis okey, Ampang jelas. Kuala Terengganu clear. Salam Harun Singapura jelas. Alhamdulillah. Ampang, Hajar Wardah jelas. Kamari adalah kanan. Sungai Buloh jelas. Melaka, Sungai Syarif. Suara baru okey Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Slow sangat. Kinchan slow. Wadih. Alamak. Balik pulau okey, wadih. Di Kembangan jelas. Yati Harun Kuantan jelas. Hartini Ibrahim clear. Ejah jelas, alhamdulillah. Masjid Tanah okey sekarang. Kedah jelas. Balik pulau okey. Nolia Mas'ud, Banting jelas. Farida Salim bereh. Okey. Masya-Allah. Rawang Fatimah okey, Majlis Fatimah. Okey, Senawang Sarip Abdul Fattah jelas. Aisyah Abdullah Melaka. Azimah Ahmad Jani Lenggeng 9 jelas. Zurinawati Perlis siap jelas Ustaz. Suhana Saibi jelas sekarang, lebih jelas masya-Allah. Melaka Aisyah Abdullah apa ni, Padang Temu. Padang Temu okey jelas. Kamera Saleh Kota Baru jelas. Wazir Suri Citra, Wazir Derani Nuraini Mahmud Manjung jelas. Khadijah Abu Bakar is watching. Wazir Suri Kulim jelas. Ummu Muhammad Kuantan alhamdulillah jelas. Basita Abu Bakar Bandar Baru Bangi jelas. Baik, alhamdulillah. Saya tadi mula-mula mukadimah tu saya belum dapat dia punya rentak dia. Yang ni saya dah dapat dah dia punya mood dia. Mood dah dapat, alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung ayat yang ke-254. Tapi saya nak sambung cerita tadi. Disember ni saya akan ceritakan tentang bab saraf. Dan insyaAllah saya akan sertakan borang syarat untuk sertai program ilmu saraf khusus tentang fi'il mu'tal, fi'il yang punya huruf illah. Syarat dia pertama, anda dah kenal wazan fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Pertama, Matang Pasir berujung bukan Padang Temu. Baik. Pertama, anda dah kenal wazan fa fi'il, mana satu, ain fi'il dan lam fi'il. Kedua, anda tahu tentang sulasi mujarad dan sulasi lazim. Apa itu sulasi mujarad? Itu fi'il 3 huruf. Anda kenal apa itu fi'il 3 huruf? Iaitu fi'il yang berkisar ada 6 wazan. Madi dan mudhari'nya dia berkisar sekitar 6 wazan saja. Wazan pertama fa'ala yaf'alu, wazan kedua fa'ala yaf'ilu, wazan ketiga fa'ala yaf'ulu, wazan keempat fa'ila yaf'alu, wazan kelima fa'ila yaf'ilu, dan wazan keenam fa'ula yaf'ulu. Anda faham tentang wazan? Itu syarat yang kedua. Dan anda dah faham tentang dhamir. Dhamir yang bergabung dalam fi'il madhi, dhamir yang bergabung dalam fi'il mudhari',
dan dhamir yang bergabung dalam fi'il amr. Anda faham ni? Dipersilakan. Anda dipelawa untuk menyertai. Kerana bukan saya menyekat, tapi bimbang dengan apa anda nanti tertanya-tanya, teraba-raba sebab kita perlukan kelancaran dalam program tersebut. Saya tak akan cerita tentang wazan fa'ala yaf'alu. Memang peringkat awal hari pertama tu memang saya akan cerita secara keseluruhan. Bulan Disember ni kita ada 5 minggu. Ada 5 minggu, mana minggu pertama saya akan fokus kepada fi'il sulasi mujarad, fi'il sihat dan fi'il sakit. Tentang fi'il sulasi mujarad serta wazan-wazannya, dan yang sihat dan yang sakit. Itu sebagai ulang kaji. Kemudian minggu yang kedua baru saya cerita tentang fi'il mu'tal yang ada pada fa fi'il, itu bina misal. Minggu kedua, ketiga, keempat dan kelima tu semua ni cerita tentang fi'il untuk misal. Fi'il yang punya wazan pada fa fi'il sahaja. Ini perkara yang perlu anda tahu pada bulan Disember. Dan tarikh sama ada hari Jumaat ataupun hari Ahad pagi. Hari Jumaat ataupun hari Ahad pagi. Kerana hari Jumaat adalah hari yang free bagi saya. Dan Ahad pagi pun saya dah free. Hari kelas secara umum untuk G02 dah pun selesai. Saya bincangkan. Kalau ada pun mungkin sebulan sekali. Selepas program ini nanti baru boleh. Mungkin ada. Ini ada ke barang kalian untuk saya pilih sama ada hari Jumaat ataupun hari Ahad ataupun hari Sabtu pagi. Ataupun hari Sabtu pagi. Anda boleh pilih. Saya nak tengok, saya nak kajian pilihan hari apa. Dan bila saya dapati ramai yang selesa daripada hari Jumaat, saya akan pilih hari Jumaat. Dan kalau ramai yang selesa pada hari Sabtu, saya akan pilih hari Sabtu. Begitu je kalau ramai yang selesa pada hari Ahad. Maka hari Ahad lah kan kita bersih. Perkara pertama. Perkara yang kedua, yang saya akan maklumkan bahawa hari Khamis ini, itu minggu pertama. Hari Khamis ini dah masuk minggu pertama bulan Disember. Hari Khamis ini minggu pertama bulan Disember, artinya kita kali pertama bersiaran tentang I'jazul Bayan. Satu subjek baru, satu pelajaran baru tentang ilmu I'jaz. Ilmu I'jazul Bayan. Itu menilai tentang kehebatan mukjizat Al-Quran pada huruf, pada perkataan dan pada gaya bahasa. Bagaimana bahasa menjadi mukjizat? Kita nak pastikan macam mana bahasa boleh jadi mukjizat yang Allah guna pakai dalam Quran. Biasa kita nampak mukjizat pada sudut kejadian alam semesta, kejadian-kejadian yang unik, yang pelik-pelik, mukjizat yang berlaku pada Rasul SAW. Ini mukjizat pada ayat Quran, mukjizat pada huruf, mukjizat pada isim, mukjizat pada gaya bahasa. Macam mana mukjizat? I'jazul Bayan kita akan temui pada hari Khamis nanti jam 8 pagi. Patutnya saya bersiaran macam biasa, tapi saya akan jemput sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Qadri daripada Singapura. Ahmad Qadri daripada Singapura. Kalau siapa yang biasa ke Masjid Siglap, ke masjid di Siglap, satu kawasan yang bagi saya itu kawasan mewah, dikelilingi oleh kondominium yang hebat, tapi ada satu masjid. Dan masjid itu makmur. Dalam masjid tersebut ada Darul Quran. Satu-satunya masjid yang punya Darul Quran. Yang dikendalikan oleh sahabat saya, Ustaz Ismani. Dan Ustaz Ahmad salah seorang yang mengajar dan jadi tunggak di Darul Quran Masjid Siglap Singapura. Dan saya akan menjemput di Masjid Kampung Siglap. Masjid Kampung Siglap. Masalah Maharun. Siapa yang biasa ke Masjid Kampung Siglap, insyaAllah mereka kenal siapa itu Ustaz Ahmad Qadri. Dia orangnya
InsyaAllah beliau bersedia untuk berkongsi, tapi secara berkala setiap bulan pada hari minggu pertama. Setiap bulan pada minggu pertama. Dan minggu kedua, seperti biasa kita bersama Ustaz Zawawi Yunus Hafizahullah untuk Balaghah fil Quran. Jadi ini antara berita baru yang suka saya kongsikan pada semua. Di Medan hari Isnin kami ini bukan hanya kita belajar harfiah, tapi juga sebagai medan untuk saya sampaikan info-info terkini yang perlu anda tahu. Puan Salamah Harun, saya pernah belajar dengan Ustaz Ahmad. Ya, masya-Allah. Siapa? Orang Singapura. Hajbi pun juga salah seorang pelajar yang pernah belajar dengan Ustaz Ahmad Tutri. Rata-rata pelajar Singapura asing dengan Kampung Siglap dan alhamdulillah dapat belajar dengan Ustaz Ahmad Tutri lagi. Ya, masya-Allah. Ya, Haji Hajbi, semua warga Singapura mesti kenal dengan Ustaz Ahmad Adri bin Muhammad Siddiq, kelahiran Singapura. Dia mendapat pendidikan secara formal di Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah hingga peringkat aliyah. Kemudian beliau lanjutkan perjalanan ke sarjana muda di Usuluddin di Universiti Kuwait, dan peringkat sarjana atau peringkat master beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya bahagian pengajaran bahasa Arab, dan pernah bertugas sebagai timbalan nazir di Darul Quran Singapura, dan juga tenaga pengajar program STQT, itu diploma khas guru-guru Al-Quran. Ini sedikit info tentang Ustaz Ahmad Tutri. Jadi bukan hari ini, hari Khamis nanti insyaAllah. Jadi dua perkara yang saya ingin kongsikan kepada anda, bahawa bulan Disember ini adalah bulan yang menarik, meriah. Kita ada belajar di samping harfiah. Dalam harfiah itu ada nahu, ada saraf. Kita tak khususkan, kita tebuk sana, tebuk sini. Memang itulah gaya harfiah. Dan khusus tentang ilmu saraf, insyaAllah kita akan ada ilmu ijazul bayan, ada ilmu balaghah, dan insyaAllah satu hari nanti kita akan belajar tentang ilmu nahwu saja. Khusus nahwu tentang daripada kitab Al-Jurmiyah, Matan Al-Jurmiyah. InsyaAllah. Nak program, cuma masa saya nak pilih bilakah waktu yang sesuai. Saya mencari masa-masa yang sesuai untuk saya ajarkan tentang hal-hal yang penting untuk kita ketahui dan sesuai dengan pengetahuan yang saya ada. Yang luar pengetahuan saya akan jemput sahabat-sahabat saya yang layak untuk berkongsi di channel saya. Ibu-ibu, sidang penonton, serta bapak-bapak yang saya hormati sekalian, hari ini kita akan masuk ayat yang ke 250. Berapa? 54. Ayat 253 kita sudah. Ada. Ya, 254. Haji Wardah, Rinasan, ada nota betul. Ya, 254. Bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini saya rasa semua dah tahu maknanya. Semua dah tahu maknanya. Kenapa? Ya huruf nida. Ya huruf nida. Ayu namanya munada. Ayu munada. Ayu ha tanbih. Ha tanbih. Kita rumuskan pada ya ayuha pada makna wahai. Ya ayuha kita rumuskan pada wahai. Alladzina ni jadi pada ayu. Jadi yang wahai orang-orang yang alladzina amanu telah beriman oleh mereka. Amanu telah beriman oleh mereka. Ini baru jumlah, satu jumlah, dan jumlah ini kita namakan jumlah nida.
Gandengan antara jumlah nida semestinya ada disertakan dengan jumlah jawab nida. Jumlah nida akan disertakan dengan jumlah jawab nida. Dua jumlah ini bergandengan. Tak sempurna kalau ada jumlah nida tanpa jumlah jawab nida. Begitu juga kalau ada huruf qasam, huruf sumpah. Huruf qasam dengan isim yang disumpahkan itu kita namakan jumlah qasam. Dan jumlah qasam tak sempurna tanpa disertakan dengan jumlah jawab qasam. Please wrong comment. Kalau jumlah nida gandengan jumlah jawab nida. Jumlah qasam gandengan dia dengan jumlah jawab qasam. Tuh, jumlah nida dengan jumlah jawab nida. Dua, jumlah qasam disertakan dengan mesti berganding sama dengan jumlah jawab qasam. Ketiga, kalau jumlah syarat gandingan dia jumlah jawab. Jumlah syarat, jumlah gandingan dengan jumlah jawab. Apa dah? Ulang sekali lagi. Kita tulis pertama apa dia? Jumlah nida gandingan dia jumlah dengan jumlah jawab nida. Kalau ada huruf qasam, wallahi wal asri, itu jumlah nida. Jumlah jawab jumlah qasam. Jumlah jawab qasam, innal insana lafi khusr. Itu jumlah jawab qasam. Poin. Sebab kenapa dia bersumpah? Kenapa Allah bersumpah? Karena Allah nak tegaskan ada satu perkara penting. Jumlah nida berganding dengan jumlah jawab. Jumlah qasam berganding dengan jumlah jawab qasam. Jumlah jawab ni dia boleh jumlah fi'il atau jumlah ism. Yang ketiga ada jumlah syarat, ada huruf syarat atau adatu syarti. Jumlah syarat berganding dengan jumlah jawab. Jumlah qasam, ya. Yang ketiga, jumlah syarat berganding dengan jumlah, ya, Zarina Hamzah. Jumlah nida gandingan dengan jumlah jawab nida. Jumlah qasam gandingan dengan jumlah jawab qasam. Jumlah syarat berganding dengan jumlah jawab syarat. Yang keempat. Jumlah talabi berganding dengan jumlah talabi gandingannya dengan jumlah jawab. Yang keempat, ya Haja Wardah. Nota Haja Wardah tu boleh copy. Ya. Pada Salim, jumlah nida dengan jumlah jawab nida. Jumlah qasam, jumlah jawab qasam. Jumlah syarat, jumlah jawab syarat. Yang terakhir, yang keempat, Sarifah Fatah. Betul, jumlah syarat, jumlah jawab syarat. Jumlah talabi gandingannya dengan jumlah jawab talabi. Yang keempat, Haja Wardah, jumlah talabi gandingannya jumlah jawab. Ini 4 uslub dalam bahasa Arab. 4 uslub yang perlu kita titik beratkan. Yang kerap saya ulang-ulangkan. Jumlah talabi itu jumlah fi'il amar diganding dengan jumlah jawab. Okey. Baik, kembali pada ayat kita. Ya ayyuhallazina amanu, ini jumlah nida. Wahai orang-orang yang telah beriman pada mereka. Jumlah jawab nida
anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wala khullatun wala syafa'ah. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Panjang. Warnakan hijau. Minta Anda terjemah. Saya tak apa, dia saya terjemah apa. Anfiqu. Semua tahu mana dia? Yang amar. Anfiqu. Kata dasarnya nun, fa, qaf. Fa fi'il huruf nun. Ain fi'il huruf fa. Lam fi'il huruf qaf. Dan ada hamzah qata' di awal. Artinya ini fi'il 4 huruf. Macam mana kita nak bezakan fi'il madhi dengan fi'il amar? Sama-sama fi'il madhi. Ada wali dujung telah membelanjakan oleh mereka. Anfaqu. Belanjakanlah olehmu. Anfiqu. Beza dia pada ain fi'il. Beza dia pada ain fi'il. Ain fi'il, fi'il amar, ain fi'il baris kasr. Ain fi'il baris kasr. Sementara fi'il madhi, ain fi'il baris fathah. Anfaqu fi'il madhi, telah membelanjakan oleh mereka. Anfiqu fi'il amar, ain fi'il baris kasr. Semua fi'il amar bagi wazan huruf ain fi'il baris kasr. Belanjakanlah oleh. Infakkanlah. Infakkanlah, belanjakanlah oleh kamu. Kenapa tak nak mereka? Sebab fi'il amar dia tak berlaku pada ganti nama yang ketiga. Fi'il amar tak berlaku pada ganti nama ketiga. Dia hanya berlaku pada ganti nama ketiga. Berbeza dengan fi'il nahi. Fi'il nahi dia boleh ganti nama kedua, boleh juga ganti nama ketiga. Tapi tak boleh pada ganti nama pertama. Fi'il nahi tak boleh pada ganti. Dia boleh ganti nama kedua dan ganti. Tapi untuk fi'il amar dia berlaku pada mukhatab saja. Mukhatab saja. Ain fi'il baris kasrah fi'il amar. Kalau fi'il nahi boleh ganti nama kedua mukhatab, boleh ghaib. Tapi tak banyaklah. Tak banyak. Ada. Tentunya bab hutang. Wala ya aba. Dan jangan ia enggan. Ada. Katibun oleh seorang penulis. Ya. Nahi boleh pada mukhatab, boleh pada ghaib. Tapi amar dia berlaku pada mukhatab. Itu ganti nama. Dia punya fa'il mudmar dia ganti nama engkau berdua atau kamu, baik lelaki ataupun perempuan. Anfiqu, belanjakanlah olehmu. Biasa dalam Quran kebanyakan digunakan lafaz muzakkar. Lafaz umum berarti gunakan lafaz muzakkar. Artinya dia merangkumi muzakkar dan muannas. Wazah suri, fi'il amar dia berlaku pada kah mukhatab. Tak boleh, bukan kah mukhatab. Bukan kah mukhatab. Kah mukhatab itu dhamir, kaf engkau. Itu dhamir pada ganti nama pihak mukhatab. Itu waw jamaah, alif tasniah. Waw jamaah, alif tasniah dan nun niswah dan ya mukhatabah. Waw jamaah, alif tasniah, nun niswah dan ya mukhatabah. Bukan kah mukhatab. Kah mukhatab dia jadi maf'ulun bih. Zasuri bukan kah mukhatab. Kah mukhatab dia boleh jadi maf'ulun bih, dia tak boleh jadi fa'il. Berlaku fa'il dia adalah
bentuk mukhatab saja, sama ada waw jamaah atau alif tasniah atau ya mukhatabah atau nun niswah. Ini Ustaz, tak nampak lah Ustaz. Anfiku, saya ambil. Oh, belanjakan lauk lemu. Waw jamaah. Waw jamaah. Kalau amar dia, belanjakan lauk lengkau. Anfik. Anfik. Belanjakan lauk lengkau. Belanjakan lauk lengkau berdua. Ada tasniah. Anfiqa. Belanjakanlah oleh kamu. Anfiku. Waw jamaah. Okay. Alif tasniah. Waw jamaah. Ya mukhatabah. Anfiqi. Ya mukhatabah. Belanjakanlah oleh engkau perempuan. Ya mukhatabah. Anfiqa. Alif tasniah. Anfiqna. Anfiqna. Nun niswah. Alif tasniah. Ada dua tempat untuk muzakkar dan muannas. Waw jamaah. Ada satu tempat. Nomor kamu. Nun niswah. Ada satu tempat dia. Untuk kamu, tapi kamu muannas. Itu dhamir semua tu. Ya mukhatabah. Itu dhamir anti. Semua dhamir-dhamir ini adalah dhamir yang nampak dan berlaku pada ganti nama kedua. Bukankah mukhatab? Kamu mukhatab tu untuk maf'ul bih atau majrur mudhaf ilaih. Ini bukankah mukhatab ya? Pihak mukhatab saja, bukankah mukhatab. Tolong betulkan pemahaman Anda. Ya, second person, Salam Harun dari Singapura. Silap Ustaz, maaf. Tak apa. Silap tu yang mahal tu. Fauziah Derani. Kak Fauziah. Silap tu bagus. Bukan mengaitkan. Silap tu dia memberi kesan yang mendalam minyak sampai bila-bila. Bila sebut kaf mukhatab, huruf kaf, kaf kau. Dia boleh jadi mudhaf ilaih, boleh jadi maf'ul bih. Atau lebih umum lagi, dia berstatus nasab dengan jar saja. Pihak mukhatab, ya. Ini semua dhamir yang nampak. Ada dhamir mustatir ni. Dhamir mustatir ni satu, ya. Anta tu. Dhamir anta. Dhamir anta. Letakkan. Tu. Ini dhamir mustatir. Letakkan hashtag ni. Itu ini dhamir mustatir. Dhamir anta tu mustatir. Yang lain semua dhamir baris, nampak? Alif tasniah itu fa'il dia. Waw jamaah itu fa'il dia. Nun niswah itu fa'il dia. Ya mukhatabah itu fa'il. Fa'il bentuk mudmar. Bagi ganti nama kedua, pihak kedua. Sementara dhamir mustatir pada anfik saja. Dan dhamir mustatir tersebut kita namakan dhamir mustatir ujuban. Dhamir mustatir ujuban. Takdiruhu anta.
Dhamir mustatir wujuban. Takdiruhu anta. Jelas? Anfiku, belanjakanlah olehmu. Baru jumlah jawab nida. Apa nak belanjakan? Mimma, daripada apa yang. Mimma, daripada apa yang. Min huruf jar, ma isim majrur. Ma apa yang artinya isim mausul. Ma apa yang isim mausul. Okey. Maka dikarenakan ma itu isim mausul, sudah pasti ada silah mausul. Sudah pasti ada silah mausul. Ma ni kadang-kadang kita jumpa ma apa jua. Kadang-kadang ma kita terjemahkan apakah. Kadang-kadang ma kita terjemahkan tidak. Kadang-kadang ma apa yang. Mana kita nak bezakan? Ma apakah awal ayat? Ma tidak awal ayat. Awal ayat. Ma apa jua? Ada tu syarti. Dia ada dua jumlah. Jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Dan dia menjazamkan dua fi'il mudhari'. Apa jua? Ma mausul. Jangan lupa ada silah. Kita kena kritis. Kena mencari ketepatan kita. Erti yang kita berikan tu sesuai. Adakah dia ma apakah? Faham? Ma apa jua? Ada tu syarti. Ma apa? Ma tidak. Ma nafi, huruf. Ma apa yang mausul. Jelas setakat ni? Maka razaqnakum min qabli. Razaqnakum min qabli. Dia telah merezekikan fi'il madhi ni silah mausul dalam bentuk jumlah fi'liyah. Telah merezekikan fi'il madhi oleh kami fa'il. Fa'il bentuk mudmar. Telah merezekikan oleh kami. Kamu khatab. Ini baru Puan Suri. Kamu khatab tu. Kom tu. Kam tu dhamir. Kamu khatab. Dhamir untuk ganti nama kedua. Dhamir kamu khatab. Duduk hujung fi'il. Dia akan jadi maf'ul bih. Dia tak jadi fa'il. Dia tak boleh jadi fa'il. Yang boleh jadi fa'il waw jamaah. Ta mutaharrik kalau fi'il madhi. Nun niswah. Alif tasniyah. Itu kalau fi'il mudhari'. Ya mukhatabah itu dhamir yang menjadi fa'il. Kalau kam mukhatab dia akan jadi maf'ul bih. Dia tak boleh jadi fa'il. Dia boleh jadi maf'ul bih sebab duduk dia di hujung fi'il. Kum kamu. Kunna kamu perempuan. Kuma engkau berdua perempuan. Ka engkau lelaki. Ki engkau lelaki. Razaqna telah merezekikan oleh kami fa'il akan kamu maf'ulun bih min daripada. Min daripada huruf jar. Min daripada huruf jar. Tengok. Qabli atau qablu. Kalau min qablu kita artikan daripada dahulu. Min qabli kita artikan daripada sebelum. Apa bezanya? Tolong tulis pada ruangan komen. Apakah perbezaan min qablu dengan min qabli? Sila tulis pada ruangan komen sekarang. Sila tulis pada ruangan komen sekarang.
murakkab min murakkab jari min qabli. Min qablu pun murakkab jari juga. Waniyati Harun. Syekh Hussein telah merezekikan oleh kami akan kamu. Betul? Min qabli. Apa beza min qabli dengan min qablu? Sana. Ummu Humairah dah tukar nama. Kembali ke pengajaran. Sebab dia jadi mudhaf. Mana mudhaf lain dia? Sana. Rozita Abu Bakar sebab jadi mudhaf. Mana mudhaf lain dia? Rozita Abu Bakar. Yati Harun zaraf. Ya, tak jadi mudhaf. Min qablu. Ya. Tak jadi mudhaf. Kalau tak jadi mudhaf min qablu. Kalau jadi mudhaf min qabli. Mana mudhaf lain dia? Ha. Min qablu mudhaf. Min qabli isim majrur. Azizah Yahya. Kak Z, Mama Z. Min qablu sebab dia jadi mudhaf. Zainal Hamzah. Salah terbalik. Min qablu kalau tak jadi mudhaf. Qablu, qabla asalnya. Zaraf asalnya mansub. Qabla. Zaraf asalnya mansub. Qabla. Masuk huruf jar, dia boleh min qabli, boleh juga min qablu. Min qablu sebab dia tak jadi mudhaf, masih najis. Ini kalau tak jadi mudhaf. Kalau jadi mudhaf, mana mudhaf lain dia? Wan masih najis. Kalau min qabli itu mudhaf, mana mudhaf lain dia? Fauzah Suri, min qabli sebab ada huruf jar. Min qablu pun min pun ada huruf jar juga. Fauzah Suri, min pun qablu huruf jar juga. Masya Allah. Ja'far la mudhaf ilaihi dia masdariyah. Masya Allah. Ahsanta. 5 bintang untuk Ja'far la daripada Perlis. Min qabli mudhaf ilaihi. Ada? Dapat? Mudhaf ilaihi dia apa? Kalau min qabli berarti dia mudhaf. Kalau mudhaf ilaihi dia an masdar. An ni kita masdarkan dia. Ya'ti ni kita masdarkan. Ia datang juga jadi kedatangan hari. Ini macam mudhaf. Ya'ti ni jadi masdar, jadi isim. Kalau kita tak jadi isim bahawa seluruh jumlah fi'liyah ni menjadi mudhaf ilaihi kepada qabli. Ataupun ni kita masdarkan dia, jadi ia datang jadi kedatangannya, kedatangan hari itu. Ini itu hari kedatangan hari. An itu kita tukar ayat kita tukarkan kepada masdar. An itu huruf masdar. Min qabli di majrur dan dia adalah mudhaf dan dia adalah ya'ti itu masdarkan. Jadi mudhafun ilaih. Ya'ti bahawa asalnya ya'ti marfu'. Datang an huruf nasab, ya'ti berubah jadi ayya'tiya. Kalau mereka ayya'tu. Kalau ia berdua ayya'tiya ada tasniah. Kalau engkau anta'tiya, kau berdua anta'tiya. Kamu anta'tu hazaf nun. Anas anta'ti. Yang mukhatabah anta'tiya ada tasniah. Anta'tina. An-atiya an-na'tiya. Itu kalau fi'il mudhari' mansub. Bila fi'il mudhari' maklum atau majhul, madi maklum atau mudhari' maklum yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan, bila dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan,
itu dhamir huwa atau dhamir hiya, artinya ada fa'il zahir. Artinya ada fa'il zahir. Mana fa'il zahirnya? Fa'il zahirnya adalah yaumun, oleh satu hari. Bahawa ia datang oleh satu hari. Okay. Oleh satu hari. Okay. Yang ini saya nak suruh anda terjemah. Ini satu jumlah. La bai'un fihi. Kita terjemahkan. La bai'un fihi. Wala khullatun wala syafa'at. Kita terjemahkan la bai'un fihi. Saya nak tengok. Siapa boleh terjemah? Dalam mengikut sistem harf. Bermula dapat ayat ya yaum la bai'un fihi sampai la ya yaumun. Itu sini. Yang saya warnakan kuning tu, sila terjemahkan. Bermula daripada ayat ya yaumun la bai'un fihi. Sila terjemahkan. Sila terjemahkan. Salam Harun daripada Singapura yang tidak ada perdagangan jalan. Ustaz tak faham mudhaf ilaihi masdar ya. Cikgu Hartini Ibrahim, apa itu masdar? Bila ada huruf an, cikgu, bila ada fi'il mudhari' yang menerima huruf an, maka fi'il mudhari' itu kena ditukarkan kepada masdar. Ya'tiya itu ditukarkan kepada masdar. Masdar itu yang berstatus mudhafun ilahi kepada Allah. Tiada jual beli di dalamnya. Anisa Majnas yang tidak ada jual beli di dalamnya. Salam Harun dan Anisa Majnas bahawa ia datang oleh satu hari yang tidak ada jual beli. Haja Wardah tidak ada jual beli. Faridah Salim tak masuk. Yati Harun bahawa ia datang oleh satu hari yang okey, ada yang Kamal Saleh yang okey, Hadbi ada yang bagus. Roki Haji Saidin tidak ada jual beli di dalamnya. Azimah Abdullah Syana yang tiada sama sekali. Alamak, ada sama sekali pula. La bai'ah ke la bai'on tu Syana. Ummu Humairah. La bai'on ke la bai'ah tu. Perhatikan betul-betul. Suhana Saibi yang ada yang Makcik Fatimah yang tidak ada jual beli di dalamnya. Bahawa ia datang oleh satu hari yang gambar adalah kanan. Saya suka siapa yang letak tambahan yang tu. Yang An-Najah. Kenapa perlu tambah yang? Oh, silap. Ya. Kenapa perlu tambah yang? Kerana yaumun tu isim nakirah. Bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah ke atau jumlah ismiyah ke, maka letakkan kata sokongan atau tambahan yang antara isim nakirah dan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah pun boleh juga. Rata-rata sebelum ni kita jumpa jumlah fi'liyah. Hari ini kita jumpa jumlah ismiyah. Yang penting jumlah isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Maka letakkan kata tambahan yang. Yaumun isim nakirah. Ya. Tambahan yang sebab yaumun isim nakirah. Betul? Siapa tulis? La bai'un fihi, tiada jual beli di dalamnya, betul. Tapi belum ikut sistem.
La bai'un, la tiada bai'un jual beli fihi di dalamnya. Betul mana dia. Tapi ikut sistem, bila isim nakirah bertemu dengan jumlah fi'liyah ke, jumlah ismiyah ke, tendikan yang. Kenapa? La bai'un fihi itu jumlah ismiyah itu menjadi sifat pada yaumun. Sifat pada isim nakirah. Jelas semua? Ya. Puan Anissa Muhammad Yunus. Itu penting. Dia boleh jumpa jumlah fi'liyah. Untuk sifat, boleh jumlah fi'liyah. Tapi untuk hal, bila isim ma'rifah, lawan. Isim ma'rifah bertemu dengan jumlah fi'liyah saja. Jumlah fi'liyah saja. Seluruh jumlah fi'liyah itu menjadi hal. Bila isim ma'rifah, dia akan jadi hal. Itu pun pada jumlah fi'liyah, tak ada jumlah fi'liyah. Hal dalam jumlah fi'liyah mesti bertemu dengan selepas isim ma'rifah. Kalau hal mesti dalam jumlah fi'liyah dia mengiringi selepas isim ma'rifah. Kalau isim nakirah boleh bertemu jumlah fi'liyah, boleh bertemu jumlah ismiyah. Tak apa. Dua-dua jumlah boleh. Itu sifat. Tambah yang. Kalau hal hanya pada jumlah fi'liyah saja. Dan isim yang di awal itu bukan isim nakirah, isim ma'rifah. Hal dalam bentuk jumlah. Kalau jumlah ismiyah dia tak begitu. Dia ada waw haliyah. Waw dia. Itu untuk jumlah ismiyah. Ada waw haliyah. Hal dalam bentuk jumlah ismiyah. Ada waw haliyah. Kalau hal dalam bentuk jumlah fi'liyah, pastinya dia berada selepas isim ma'rifah. Isim nakirah dia jadi sifat. Isim ma'rifah dia akan jadi hal. Boleh tulis dalam ruangan. Rin Hasan kata, isim ma'rifah bertemu dengan jumlah fi'liyah menjadi hal. Ya. Elok kita tambah berkeadaan, mereka kamu tengok jumlah fi'liyah. Tambah berkeadaan. Itu lagi baik. Rokia Saidin, isim nakirah bertemu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah dengan tambah yang. Betul. Baik. Nah, ini penting saya nak beritahu ni. Ini betul saya suruh anda terjemah. Ustaz Muzakir ni kalau suruh terjemah tu mestilah tu ada lah tu. Ada benda lah tu dia nak suruh tu. Ya, sebab itulah saya. La bai'un fihi jumlah ismiyah. Sifat pada yaum. Tambah yang. Wala khullatun wa ataf. Bukan hanya tak ada jual beli. Wala khullatun dan tiada taulan. Tiada taulan. Wala syafa'atun dan tiada pertolongan. Semua waw ni ataf pada bai'un. Bukan yaumun bai'un. Tiada jual beli. Tiada sahabat handai. Tiada syafa'at. Ya, Azimah Abdullah. Hal berlaku pada jumlah fi'liyah saja selepas isim jumlah fi'liyah yang berada selepas isim. Ustaz, ulang semula sifat yaumun. Bila isim nakirah, yaumun tu isim nakirah bertemu dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah tersebut sifat pada isim nakirah tadi. Macam yaumun isim nakirah. La bai'un fihi itu isim jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah itu seluruh jumlah ismiyah itu menjadi sifat yaumun. Maka sebab itu kita tambahan ya. Puan Anissa, Mat Yunus, kita letakkan yang kerana menunjukkan sifat seluruh jumlah ismiyah itu menjadi sifat beliau. Ada yang macam mana? Belanjakanlah olehmu, Allah perintahkan. Berinfaklah sebelum datang satu hari. Yang hari tersebut, yang mana sifat dia? La bai'un fihi. Dia ada jual beli. Pertukaran tak boleh lagi.
tolonglah aku bagi kau ni sekian. Tak ada lagi. Buy on. Ada pertukaran, sistem barter tak berlaku lagi. Jual beli. Mu bagi aku bagi. Bagilah pala aku bagi. Segudang rumah aku bagi mu ni. Kau bagi kat kepala mu. Tak ada jual beli. Buy on. Tidak ada pertukaran di dalamnya. Wala khullatun, dan tiada sahabat. Tolonglah kau kami berlaku, kau kancing, alah kita tidur sebantal, makan sama. Mungkin isteri kita baik dengan kita, tidur pun sama. Memang tolonglah, tak ada. Kau aku. Hari itu sendiri-sendiri. La tajzi nafsun an nafsin sya'. Satu diri tak mampu bantu diri yang lain. Wala syafa'atun, dan tidak ada syafaat. Tidak ada syafaat. Tidak ada pertolongan. Dan syafaat juga makna dia genapan. Syafaat juga makna dia dari sudut bahasa genapan. Dari Hamzah, bila isim ma'rifah berjumpa jumlah fi'liyah jadi hal. Tambah berkeadaan. Boleh? Boleh tambah berkeadaan. Bukan waw haliyah saja. Kita terjemahkan berkeadaan. Jumlah fi'liyah yang duduk selepas isim ma'rifah juga boleh tambahkan. Berkeadaan mereka atau berkeadaan telah bahawa ia datang, takutlah. Allah kata. Berinfak. Lagi ada matahari masih terbit daripada sebelah timur, itu berarti selagi itulah kita berpeluang untuk berinfak. Berinfaklah, Allah kata. Yang amar. Yang amar, Allah bukan guna. Allah tak gunakan. Jangan kedekut atau guna fi'il nahi. Jangan kamu berlaku kikir daripada apa yang telah merezekikan oleh kami dan kamu. Allah tak gunakan fi'il nahi. Allah gunakan fi'il amar. Amar ni power dia lebih berat berbanding dengan fi'il nahi. Kesan dia lebih tinggi berbanding dengan fi'il nahi. Tengok macam mana iblis dihukum keluar daripada syurga dan dimasukkan ke neraka nanti sebab dia melanggar fi'il amar. Dia melanggar fi'il amar. Sementara Nabi Allah Adam dia melanggar juga, tapi bukan melanggar fi'il amar, fi'il nahi. La taqraba hadhihi syajarah. Allah tak kata jauhlah olehmu akan ini pohon. Tak. Allah kata la taqraba, fi'il nahi. Melanggar fi'il nahi dan dia lebih ringan. Kalau ini daripada Quran, ada setengah ahli tafsir menafsirkan begitu. Melanggar fi'il nahi yang ada larangan, kesan dia lebih ringan berbanding dengan fi'il amar. Amar berat. Allah perintahkan fi'il amar ni, anfiku, berbelanjalah, berinfaklah. Mimma razaqnakum, pada rezeki apa-apa rezeki yang telah kami rezekikan mereka. Allah rezekikan ilmu, infakkan ilmu. Allah rezekikan harta, infakkan harta. Allah rezekikan anak, ajarkan ilmu, berinfak pada anak. Mereka berilmu, mereka berpelajaran. Tanggungjawab kita sempurnakan amanah. Jangan infakkan anak pula. Itu penafsiran salah tu. Ada tafsir dulu almarhum Ustaz Hashim. Para guru-guru tarikat yang sesat, mereka gunakan ayat Quran tentang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai puncak kebajikan sehingga kamu dapat belanjakan daripada apa yang kamu cinta. Apa yang cinta? Anak, isteri kita. Dia infak kepada guru. Itu penafsiran yang batil. Penafsiran yang mungkar. Yang menafsir ikut selera. Infak. Belanjakan. Mimma razaqnakum. Daripada apa yang telah merezekikan dari kami. Kamu min qabli, daripada sebelum apa? Sebelum kedatangan hari. Yaumun ya'ti, ia datang, kita boleh terjemahkan kedatangan.
Belum kedatangan hari. Tukarkan kepada masdar. Tuan masdar ya. Dia datang, tukarkan kepada kedatangan. Belum kedatangan. Kedatangan itu masdar. Belum kedatangan hari. Hari yang macam mana sifatnya? La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Atau pada baik. Tidak ada jual beli, tidak ada sahabat taulan, sahabat handai, dan tidak ada pertolongan. Syafa'ah juga mana? Pertolongan. Syafa'ah juga dari sudut bahasa mana? Genapan. Wal kafirun, dan ayat akhir saya tak nak terjemah. Nak andalah terjemah. Tidak terjemahkan sekarang. Kalau ini ada salah, saya tak mau dia seorang pun salah terjemahan. Saya tak mau seorang pun salah terjemah. Wal kafiruna hum zalim. Sebaik mungkin terjemah. Tulis pada ruangan sekarang. Ayat senang. Jangan silap. Saya tulis sekarang nama-nama besar yang selalu beri komen di sini. Saya bacakan ni. Abu Bakar is watching. Anissa Muhammad Yunus. Wahai orang yang beriman, berinfaklah daripada apa yang direzekikan kepada kamu daripada sebelumnya. Ruzi A2. Wah, ini Puan Ruzi pernah belajar Arab tapi belum menerapkan sistem. InsyaAllah rajin-rajinlah bergabung bersama kami dan anda dapat mengetahui banyak sistem. Rin Hasan, terjemah dulu. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Okey. Hajar Wardah, dan orang ingkar mereka adalah orang-orang yang zalim. Zarina Hamzah, dan untuk Rin Hasan dan Hajar Wardah saya bagi 95 markah. Zarina Hamzah, dan orang kafir itu mereka adalah orang, ya saya bagi 100 markah. Dan orang kafir mereka adalah 95. Alidah Salim, dan orang kafir itulah itu ada okey boleh. Dan orang kafir, orang ingkar mereka adalah siapa letak itu saya bagi 100 markah. Mubtada kita tambahkan itu. Kecuali dhamir saja yang tambah. Bagi mubtada atau isim inna tambahkan itu. Untuk mubtada. Itu atau itu adalah orang kafir itu mereka adalah itulah tu tak ikut sistem. Itu sebab menunjukkan dia makrifah. Mubtada itu makrifah Walaupun dhamir makrifah taufiq tapi taufiq jangan pakai. Okey, Salmiah Atun, dan orang-orang yang ingkar itu mereka adalah orang-orang yang betul. Aisyah Abdullah daripada Permatang Pasir, dan orang yang ingkar mereka itu tak ada. Mereka adalah orang yang zalim. Mana betul? Boleh. Tuhan Saibi sedangkan ada sedangkan sedangkan itu waw haliah tu bukan waw haliah bukan. Wa ataf. Rafi'ah Mu'ali, Tuhan Saibi betulkan dan orang yang ingkar itu mereka adalah Rafi'ah Mu'ali, Azimah Abdullah itu Najah itu dan itu Noria Mas'ud. Okey, betul. Kamera kanan itu adalah orang yang Zahra Umar, orang yang ingkar itu mereka adalah orang yang zalim. Ya, Ibu Zahra betul. Kafir itu kafir itu Esa Muda, Cik Fatimah, Kamera Saleh, Suhaina Sabi. Ada 94 orang yang sedang menonton hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ummu Muhammad daripada Indrapura, Kuantan. Dan orang yang ingkar itu mereka adalah orang yang angin. Betul. Fauza Suri, betul. Salam Harun, Bazir Hamid. Tepat semuanya menerima dengan betul. Saya sengaja. Tambah itu apa?
Dia tambah itu karena dia ma'rifah. Dan mubtada saja. Isim lain ada yang ma'rifah, tapi jangan tambah itu. Kalau mubtada saja, tambahkan itu. Bagi isim ma'rifah, bagi mubtada, dia isim ma'rifah. Dan yang mubtada untuk zahir saja. Mubtada ini ada dua. Ada zahir, ada mudmar. Yang zahir saja bentuk, tambahkan itu. Yang mudmar, tak perlu tambah itu. Bagaimana fa'il, ada zahir, ada mudmar. Begitu juga maf'ulun bih, ada zahir, ada mudmar. Mubtada pun begitu juga. Ada yang bentuk zahir, ada yang bentuk mudmar. Yang zahir, tambahkan. Yang mudmar, tak perlu tambah. Oh, untuk mereka, itu mubtada juga. Jangan tambah itu. Orang-orang kafir itu, mereka, bukan mereka itu yang kita baik. Sekali ya. Untuk isim zahir saja yang tambahkan. Untuk dhamir, tak perlu tambah. Salam Mahrun, tambahan itu bagi mubtada yang ada ma'rifah. Mubtada memang semua ma'rifah, banyakkan ma'rifah. Kali ada nakirah maksudnya itu kebanyakan mubtada ma'rifah. Dan yang saya masukkan tambah itu adalah isim bentuk mubtada bentuk isim sahih. Bukan bentuk mudmar, bukan bentuk dhamir. Mana isim selain dhamirnya boleh tambah. Kecuali dhamir jangan tambah. Okay? Ya, Farid, kamarnya adalah kanan. Betul. Ya. Sempurna hari ini ayat 254. 254 saya kira selesai. Mudah-mudahan ada nilai tambah yang dapat Anda perolehi daripada perkongsian yang kita sama-sama kan begini. Dan sebelum berpisah, sekali lagi saya nak maklumkan, saya akan share hari ini, lewat ini besok, akan share borang untuk menyertai program ilmu saraf berhubung dengan fi'il mu'tal. Belajar ilmu saraf, topik tentang fi'il mu'tal. Fi'il sahih kita dah bincang pada kelas-kelas umum. Ini kelas berbayar, khas untuk fi'il mu'tal, fi'il yang susah, yang perlu ada numpuan dia. Dan dia berturutan. Kelas umum ni saya ambil ringkasan masa yang pendek singkat. Boleh tu. Ini perlukan latihan, fi'il mu'tal diperlukan latihan, perlu latih tubi, ada kerja rumah yang perlu Anda buat, latihan. InsyaAllah saya ada penerangan dan perbincangan tertumpu pada fi'il mu'tal sahaja. Bagi bulan Disember kita fokus fi'il mu'tal yang dapat huruf ilat pada fa fi'il saja. Itu bentuk misal. InsyaAllah dia ada 5 wazan. Misal dia berlaku daripada 6 wazan tu, menurut surah sejarah dia secocok pada 5 wazan saja. Wazan saja. Apa wazan-wazan tersebut? Semua kita akan bincangkan dalam untuk misal. Dan pastinya ada fi'il, berarti ada fa'il. Pastinya untuk orang yang belajar ikut program ilmu saraf ni dia kena kenal fa'il dia. Fa'il bentuk mudmar. Jamaah ke, al tasniah ke, niswah ke, tamu taharik ke, yang mukhatabah ke. Semua tu dhamir kena anda kuasai. Dan dalam masa yang sama, bagaimana isim fa'il kita nak fi'il mu'tal ni ada huruf ilat pada fa fi'il ni, kita nak tukar menjadi isim fa'il. Nak tukar menjadi isim maf'ul. Nak tukar jadi isim zaman, isim makan dan amar fi'il majhul, begitu juga. Semuanya itu akan kita bincangkan dalam masa 5 minggu. InsyaAllah. Dalam hari ini ataupun besok, selewat-lewatnya saya akan share orang Anda dan kita akan selewat-lewatnya kita akan mulakan hari Jumaat ni ataupun hari Sabtu ataupun hari Ahad. Saya akan pastikan bila. Dan saya akan tulis pada borang. Dan Anda jawab soalan-soalan yang saya akan sertakan.
Anda faham atau tidak tentang wazan? Faham atau tidak tentang tasrif? Fi'il madhi? Fi'il mudhari'? Kenal tasrif? Dan Anda tahu atau tidak wazan 6 huruf? 6 huruf. Wazan 3 sulasi mujarad yang 6. 6 wazan. Anda boleh selesai 3 soalan ni, insyaAllah boleh layak, boleh bergabung dengan kami. Okey, itu saja untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua atas perhatian dan sokongan anda. Dan sekali lagi, saya lupa. Sekali lagi, jangan ketinggalan untuk bergabung pada hari Khamis nanti. Anda akan bersama Ustaz Ahmad Qadri bin Muhammad Siddiq daripada Singapura. Beliau akan membahaskan tentang Al-I'jaz Al-Bayan. Tentang I'jaz Al-Bayan. Apa itu I'jaz Al-Bayan? Itu tentang mukjizat yang ada dalam Quran pada huruf, pada perkataan dan pada gaya bahasa. Kenal keunikan, kemukjizatan Al-Quran pada huruf. Bukan pada sains, bukan pada matematik, bukan pada dia punya, pada gaya bahasa dia, pada perkataan dia, pemilihan perkataan dia Allah pilih untuk belajar ilmu dalam ijaz. Tapi mukjizat dia luar biasa. Kenapa? Huruf pun ada mukjizat dia. Macam mana ni? Kemukjizatan dari sudut bahasa. Bagaimana bahasa boleh jadi mukjizat? Bahasa boleh jadi mukjizat. Kan mukjizat ni, langit boleh terbelah ke? Terbelah dua. Laut boleh berpisah kan? Ini mukjizat ke? Pada huruf, pada fi'il, pada isim, bahasa menjadi mukjizat. Nantikan pada hari Khamis nanti. Bersama Fadil Ustaz Ahmad Qadri bin Muhammad Siddiq, Hafizahullah, daripada Singapura. Beliau akan saya undang live bersama saya pada jam 8 pagi hari Khamis nanti. Jangan ketinggalan sama kami. Nantikan perkongsian yang menarik ini. Jadi ini dua perkara yang saya kongsikan kepada anda. Berjumpa lagi dan jangan ketinggalan dengan perkongsian yang menarik ini. Saya sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelum saya terlupa. Ajak Kamarah Saleh. Hari Rabu khas untuk surah Al-Waqi'ah. Ya. Bagi yang menyertai surah Al-Waqi'ah, kita bermula hari Rabu ini. Untuk bulan Disember, kita mula surah Al-Waqi'ah. 1 Disember, kita akan surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah Disember kita akan selesai surah Al-Waqi'ah. Siapa yang ingin bergabung, surah Al-Mulk dah sudah bulan November, bulan Disember asal untuk surah Al-Waqi'ah. Saja. Sekali lagi kita sama-sama baca tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.